Ya. Alhamdulillah cukup kreatif sekali sebenarnya orang kita ni, Sarina. Apabila kita menyaksikan tadi hasil kreativiti dalam pembuatan arca. Memang menarik sekali. Dia pernah saya sendiri belum pernah berkesempatan melihat arca yang seperti yang ditayangkan tadi. Ini merupakan satu peluang untuk kita menyaksikan hasil kreativiti anak-anak tempatan kita ni. Alhamdulillah cukup membanggakan dan mudah-mudahan ada pengikut-pengikutnya dan saya percaya untuk daya kreativiti seumpama ini Indah Rama yang kita ni menguasai kepakaran tersebut begitu artistik ya. Dan di pagi ni sebelum Rampai Pagi menutup tirainya kita akan menutup siaran Rampai Pagi lebih awal kerana juga akan menyiarkan persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang telah pun bersidang kemarin ya. Jadi akan disiarkan selepas siaran Rampai Pagi ini. Kita akan terus juga ke sesi wawancara kita. Hari ini kita akan memperkatakan ini berikutan dengan sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2023. Untuk itu di studio kita telah menjemput seorang narasumber yang akan sama-sama bercerita memberikan maklumat mengenai dengan Hari Kesihatan Mulut Sedunia yang berada di studio sekarang ini yang telah kita jemput untuk memeriahkan lagi Rampai Pagi hari ini pada penonton ialah Yang Mulia Dr. Dayangku Nur Atikah Pangeran Metusin merupakan seorang pegawai pergigian. Apa kata kita terus sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa puan? Khabar baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita membawakan satu tajuk berikutan ataupun bersempena dengan Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2003. Mungkin dalam hal ini dapat menerangkanlah ya, terus menerangkan berkenaan dengan tajuk kita ini. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi terlebih dahulu saya ingin mewakili Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana memberi peluang ini kepada kami untuk berbicara tentang topik kita hari ini iaitu Hari Kesihatan Mulut Sedunia. Jadi Hari Kesihatan Mulut Sedunia ini atau dalam bahasa Inggeris ia dinamakan World Oral Health Day. Ia adalah hari yang telah ditetapkan pada setiap 20 Mac pada setiap tahun dan telah dilancarkan sejak 2007. Ia telah dilancarkan oleh FDI World Dental Federation, iaitu satu persekutuan pergigian antarabangsa yang mempunyai berkaitan dengan WHO dan United Nations. Jadi sambutan ini ia diadakan dengan tujuan untuk menyatukan seluruh dunia untuk membantu mengurangkan beban penyakit mulut dan mempromosikan dan meningkatkan kesedaran tentang pencegahan dan kawalan mulut. Alhamdulillah di atas mukadimah yang telah dikongsikan. Mungkin soalan berikutnya pun Doktor, kalau biasa kena menyambut Hari Kesihatan Sedunia memang ada tema-temanya yang telah pun dikhususkan pada setiap tahun. Kalau tadi bercerita mengenai dengan Hari Kesihatan Mulut Sedunia, untuk tahun ini apakah temanya ni Doktor? Jadi pada tahun ini ia actually merupakan tahun yang terakhir atau fasa terakhir bagi kempen yang telah dilancarkan sejak 2 tahun lepas dari 2021, 3 tahun lepas. Ia bertajuk Banggalah dengan Mulut Anda atau dalam bahasa Inggeris Be Proud of Your Mouth. Secara kesimpulannya ia menekankan kami untuk menghargai dan menjaga mulut kita. Jadi dalam tempoh 2 tahun yang lalu tema ini bertujuan untuk mempentingkan kesihatan mulut terhadap kesihatan keseluruhan. So bukan sahaja mulut tu artinya ia menunjukkan bahawa kalau kesihatan mulut yang tidak baik ia boleh mengakibatkan kesan buruk terhadap setiap aspek kehidupan, bukan sahaja mulut. Ia boleh menjejaskan kualiti hidup seseorang itulah. Ya. Tapi pada tahun ini tujuannya adalah untuk menekankan lagi kepentingan menjaga kesihatan mulut pada setiap peringkat kehidupan, tidak kira umur, muda atau tua lah. Jadi sebelum kita ni bertanyakan juga berkenaan dengan impak ataupun kesan apabila gigi buruk kepada seseorang individu, kita ingin juga mendapatkan maklum balas daripada perwakilan daripada Kementerian Kesihatan khususnya berkenaan dengan situasi kita ni sejak 3 tahun, lebih kurang 3 tahun negara Brunei Darussalam turut dilanda penularan COVID-19 dan saya rasa ia turut menjejaskan perkhidmatan rawatan untuk kesihatan gigi itu sendiri. Jadi mungkin dalam hal ini dapat diberikan sedikit maklumatlah apabila sudah orang dalam jeda masa 3 tahun itu klinik-klinik kesihatan mulut ditutup untuk terus memberikan perkhidmatan, apa yang dapatan daripada Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan hal ini? Jadi
oleh kerana rawatan gigi ini adalah salah satu rawatan yang membawa risiko yang tinggi bagi ia merebak virus COVID-19 masa itu. Ya, terutamanya kerana ia involve pembukaan mulut dan ia melibatkan semburan air di udara yang banyak sekali. Oleh itu klinik gigi dan rawatan gigi seperti yang kami tahu terpaksa disekat atau dihadkanlah. Dalam beberapa kes ini telah menyebabkan keburukan gigi yang telah melarat ke tahap yang tidak lagi dapat diselamatkan. Lagipun ada banyak gangguan atau kehilangan sambungan rawatan, jadi loss of follow up bagi rawatan yang sudah andang dilancarkanlah. Jadi pesakit pun juga mempunyai akses yang terhad ke klinik-klinik gigi atau rawatan gigi. Jadi dari sini kami ingin mengajar atau menekankan pencegahan awal dan berapa pentingnya untuk menjaga mulut dari awal supaya nanti kalau apa-apa yang berlaku dapat tidak ia melarat, tidak ia menjadi buruklah. Macam yang lazim diulaskan, pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawati atau dalam Inggeris prevention is better than cure. Tetapi untuk mengambil kesempatan ini, mungkin ada yang masih tidak tahu, untuk bagi pengetahuan kepada semua, klinik-klinik gigi, semua klinik-klinik gigi telah dibuka sejak awal tahun ini. Jadi penduduk ramai digalakkan untuk datang untuk membuat pemeriksaan gigi dan rawatan gigi, sama ada sakit atau tidak, sama ada simptom atau tidak, untuk pencegahan dan sebelum hadir ke klinik gigi, kami masih perlukan ujian ART pada hari yang sama atau pada pagi yang sama. Dan untuk disediakan keputusan ujian ART itu bila hadir di klinik gigi tersebutlah. Bagi yang kesempitan atau tidak membuat ujian ART sebelumnya, memang ada ART kits yang disediakan di klinik gigi. Tapi walau bagaimanapun digalakkan untuk membuat ART di rumah supaya lebih lancar, lebih cepat proses perjumpaan itu. Dan keputusan ART tersebut dimuat turun ke boleh dimuat aplikasi turun BlueHealth. Atau bagi yang susah untuk menggunakan aplikasi itu, boleh membawa ART itu sendirilah. Mungkin kalau boleh diajukan lagi soalan berikutnya, tadi ada diceritakan dari Puan Doktor macam apa tu dari segi implikasi keterbatasan ataupun terhadnya akses rawatan dan perkhidmatan kepada perkhidmatan disebabkan oleh COVID dan sebagainya. Dan sekarang ni kalau tadi boleh bertanyakan macam mana dari segi penjagaan mulut secara generalnya, secara amnya di kalangan penduduk dan rakyat di negara Brunei Darussalam ni, Puan Doktor? Pada menurut kajian kebangsaan yang telah dibuat dari tahun 2014 hingga 2017 yang bertajuk National Oral Health Survey of Brunei Darussalam, ia telah dilaporkan bahawa hampir 2/3 dari golongan dewasa mengalami keburukan gigi atau gigi yang berlubang yang tidak dirawati, dan antara golongan yang sama 1/3 sedang mengalami penyakit gusi. Tapi dari segi kedatangan didapati hanya lebih kurang 37% daripada golongan dewasa ada membuat lawatan gigi dalam tempoh 12 bulan. Tapi manakala bagi golongan kanak-kanak pula didapati hampir 2/3 mempunyai keburukan atau lubang gigi yang berlubang dalam gigi susu mereka, dan 1/3 mempunyai penyakit gusi. Dari segi kedatangan pula hanya sekurang-kurangnya 26% ada membuat lawatan pergigian bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan sebelumnya. So dari data-data ini yang menunjukkan kekurangan lawatan pergigian, dan oleh itu ia melambatkan atau mengurangkan pengesanan keburukan gigi pada peringkat awal, di mana kalau dikesan di peringkat awal ia dapat membuat rawatan yang serta-merta untuk menghentikan atau melambatkan proses penyakit mulut itulah. Baik, saya percaya dalam hal ini untuk kita ni menjadi seorang individu yang mempunyai tanggungjawab di atas kesihatan mulut ataupun kesihatan gigi itu, untuk bertandang ke klinik-klinik gigi itu sesuatu hal yang walaupun bukan menjadi prioritis tapi ada keperluan. Untuk mengelakkan barangkali Indah dapat nombor ataupun kuih yang panjang, ada bisanya kali jua mungkin ada perkhidmatan tempahan ada disediakan ataupun kita ni perlu datang juga ke klinik untuk
men-set up date, appointment date? Macam mana? Masa Lebih ini- disarankan bagaimana? Masa ini untuk membuat tempahan atau appointment lah, sebaiknya dijumpa oleh doktor gigi dulu. Tapi sebelum berjumpa doktor gigi, paksa membuat outpatient atau walk-in Ya. masa pagi. Itu terpaksa masih pada masa ini untuk ngambil nombor. And tertakluklah ia punya season atau masanya, ada kadang ramai, ada kadang tidak. Tapi yang disarankan adalah untuk membuat lawatan gigi itu semasa tidak ada simptom, tidak ada sakit gigi, supaya dapat buat pencegahan lah. Betul. Kalau boleh tanyakan tadi, berbalik kepada mengenai dengan kepentingan tadi menjaga gigi. Puan Doktor dah menyebut tadi kesannya tu implikasinya bukan hanya dari segi kesihatan mulut itu sahaja, tapi melibatkan perkara-perkara yang lain juga. Mungkin boleh dibawakan balik semula topik mengenai dengan ini. Kalau boleh diterangkan apa sebenarnya kesan kalau penjagaan gigi yang kurang ni ataupun gigi buruk kepada individu itu secara keseluruhannya, Puan Doktor. Jadi salah satu kesan yang memang banyak sudah mengalami dengan jelas sekali adalah kesakitan atau ketidakselesaan. So itu memang biasalah. Tapi bukan saja itu, kesakitan atau ketidakselesaan yang boleh mengakibatkan pula mungkin pengunyahan yang terjejas atau selera makan yang berkurangan atau masalah tidur. Yang ini dapat dibawakan lagi masuk ke dalam hal peribadi seorang individu itu, seperti kekurangan prestasi di sekolah atau kekurangan kualiti di kerja. Dan salah satu lagi kesan yang amat penting yang mungkin ramai akan membimbangkan adalah apabila menjejaskan keyakinan diri atau rasa harga diri, terutama sekali apabila gigi depan yang terkena atau kecantikan atau estetik gigi terjejas. Kalau sebelum ini nyatakan rambut itu adalah mahkota seorang, tapi kalau saya lihatlah dengan cara kehidupan kita ni, gigi sebenarnya menjadi mahkota dan itulah kalau ada kepentingannya sebenarnya. Dan dalam hal ini untuk menyuntik kesedaran di kalangan masyarakat untuk semua peringkat umur, mungkinkah juga dari bahagian Jabatan Perkhidmatan Pergigian ada menyediakan program-program khas ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menyuntik kesedaran berkenaan dengan kepentingan kesihatan gigi ataupun mulut itu sendiri? Betul pula. Pada masa ini ada beberapa program yang telah Jabatan Perkhidmatan Pergigian sediakan. Ada yang untuk populasi kanak-kanak dan populasi yang orang tua sikitlah. Jadi khusus bagi kanak-kanak yang berumur 5 tahun dan di bawah, kami mempunyai program bertajuk Program Senyum Si Manja. Ya, untuk mempromosikan kebersihan dan kesihatan mulut, ia melalui kaunseling pergigian yang diadakan kepada ibu bapa, pemeriksaan gigi pada pada umur yang muda, dan aplikasi fluoride varnish. Fluoride varnish iaitu fluoride yang arah gigi lah, kepada kanak-kanak yang berusia 2 tahun dan ke atas. Selepas itu, bagi umur 6 ke 9 tahun, ada program yang lain lagi bernama Program Senyum Pelajar, ia untuk mengurangkan kerosakan gigi dengan cara aplikasi fluoride varnish dan dental sealants. Yang program ketiga iaitu namanya Senyum Kasih. Ia khusus untuk golongan warga emas dan orang yang kelainan upaya OKU untuk meningkatkan akses mereka kepada rawatan gigi dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Seperti dengan ceramah pergigian, pemeriksaan gigi atau rujukan kepada pakar-pakar yang tertentulah yang diperlukan. Jadi disambung itu, pada tahun ini sempena Hari Kesihatan Mulut Sedunia, Jabatan Perkhidmatan Pergigian telah mengadakan program yang khusus bagi pelajar darjah Kindergarten 3 ke Primary 1 yang diadakan di Pusat Promosi Kesihatan dari 13 Mac hingga 16 Mac. Ia melibatkan 18 sekolah dari kerajaan dan swasta, so anggaran 600 orang termasuk guru-guru sekolah lah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan serta kesedaran di golongan kanak-kanak tentang pencegahan penyakit mulut serta penjagaan mulut dengan memupuk tabiat-tabiat dari muda yang dapat mereka bawa sehingga dewasa. Telah pun berlangsung 13 hingga 16 Mac. Jadi banyak sebenarnya program yang telah pun dianjurkan Mungkin soalan yang penting juga rasanya, apa sebenarnya nasihat doktor untuk penjagaan gigi kesihatan mulut sepanjang hayat yang perlu kita tahu? Seperti yang lazim
lazimnya nasihat-nasihat secara umum yang balik-balik sudah dicakapi lah. Memboros gigi dengan cara yang teratur, sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan menggunakan boros gigi yang lembut dan ubat gigi yang berfluorida. Dan jangan juga dilupakan untuk memfloss celah-celah gigi kerana kawasan itu memang susah untuk dicapai oleh boros gigi itu lah. Dan selepas boros gigi, sebenarnya tidak disarankan untuk berkumur-kumur, hanya beludah. Kerana kalau berkumur-kumur, ia akan menyuci atau menghilangkan fluorida yang baru saja diadakan. Jadi ia tidak ada kesan arah gigi lah. Selepas itu dari gaya hidup memang dinasihatkan untuk mengurangkan makanan atau minuman yang bergula. Dan bagi yang merokok adalah ditekankan untuk berhenti merokok. Kerana ia adalah membawa risiko tinggi kepada kanser mulut dan penyakit gusi. Selain daripada itu, kami nasihatkan untuk mengelak daripada menggigit atau makan atau kunyah makanan-makanan yang keras seperti cube ice kerana ia boleh menyebabkan gigi itu retak atau pecah. Dan antara yang penting juga adalah untuk mengelakkan mendapat rawatan daripada individu yang tidak bertauliah seperti penangkap gigi palsu, fake braces atau fake veneers. Oh ya. Baik, sesikat masa yang kita bawakan menerusi wawancara ini, kita pun sudah sampai ke penghujung sesi wawancara. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan cuba untuk bawakan topik ini walaupun tidak bersempena, diorang bukan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Dayangku Nur Atika binti Pangeran Matusin, Pegawai Pergigian Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah Audah, ya, kita bawakan satu sesi wawancara berkenaan dengan Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2023 dan kita percaya juga maklumat yang berkaitan boleh habis kita perolehi daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn dan kelazimannya juga melalui aplikasi Bru Health. Ada satu ruangan artikel dan mudah-mudahan ada artikel-artikel yang bermanfaat yang ada hubung kaitnya dengan kesihatan gigi turut dimuatkan di sana. Ya. Alhamdulillah, ramai pagi telah pun sampai ke penghujung rancangannya untuk hari ini. Dan penonton, pelbagai pengisian telah pun kami sajikan kepada BIS kita dan kami mengharapkan apapun informasi yang kami berikan pada BIS kita, wawancara yang telah pun kami sajikan pada BIS kita dapat juga menambah ilmu pengetahuan kita ni bersama untuk hari ini. Itulah hendaknya daripada kami seluruh keluarga Rampai Pagi. Baik, hari terakhir ataupun minggu terakhir, hari Ahad terakhir di bulan Syakban sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap perancangan BIS kita persediaan dilakukan untuk bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita ni akan terus juga digunakan kesehatan agar dapat menjalani ibadah puasa dan ibadat-ibadat lainnya di bulan Ramadan 1444 Hijrah. Amin ya rabbal alamin. Dari itu pada kami semua kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba dan rasanya sampai di sini saja Rampai Pagi dan kita akan kembali lagi besok. Pastikan menyaksikan Rampai Pagi pada pukul 7.20 pagi sentiasa bersama dengan BIS kita. Daripada kami semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.